Sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda, di sini dia ada pisau. Nampak? Dia tajam kat sini. Dia tajam. Ni pisau. So, yang ini sebelah sini pula dia ada screwdriver. Screwdriver ni kita boleh buka macam ni. Okey, macam tu. So, yang ini mata bergerigi macam mata gergaji macam tu. So, yang ini untuk kita buka botol, tudung botol. Dan Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda berminat dengan topik-topik tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Okey, kali ini berbeza sikit. Saya nak berkongsi dengan anda tentang penyediaan barang-barang dan juga peralatan yang kita perlukan ketika musim banjir ni, musim hujan ni. So kita tak tahu sekarang ni banyak berlaku banjir di kawasan-kawasan yang tak pernah banjir pun. Dan banjir dia bukan sikit-sikit, terus naik sampai hampir tutup bumbung tu. Ada yang rumah habis dengan bumbung-bumbung sekali. So apa kita nak buat kalau berlaku macam ni? So kita perlu ada satu persediaan. Okey, memandangkan kita nampak sahabat-sahabat kita, saudara mara kita mungkin yang dah kena banjir. Macam saya sendiri pun dah banyak kali mengalami banjir di kawasan rumah saya. Jadi kita perlu sediakan peralatan-peralatan, alat-alat yang boleh membantu kita menyelamatkan keluarga kita ketika di musim banjir. Jom kita tengok. So first adalah ini dia, waterproof bag case, okey, untuk kita punya phone, okey. Kita punya phone ni pada waktu banjir ni kita kena sediakan satu box dan letakkan phone case bag ni untuk mengelakkan banjir lah, terutamanya bagi telefon-telefon yang tak waterproof. Kalau telefon-telefon sekarang ni kebanyakannya dah waterproof, tapi mungkin ada telefon anak-anak kita yang tak waterproof. So boleh gunakan benda ni, letak kat dalam tu, dan bila kita letak dalam tu bukan kita tak boleh guna, kita masih boleh guna lagi. Jadi harga dia pun tak mahal, dalam RM9-10 saja. So boleh prepare lah benda ni kan, sebab telefon sangat penting ketika musim banjir. Alright, tu yang pertama. Yang kedua, okey, ni dia panggil LED glow stick. So dia akan glow ataupun dia akan menyala dalam gelap. Jadi kita tak perlukan bateri, kita tak perlukan charger, kita tak perlukan semua benda tu. Dan harga dia pun RM1.15 je. So sangat-sangat sesuai untuk kita letak dalam kita punya safety box kan. So benda ni kita kita tengok video sekali lagi. Okey, just patahkan supaya dia aktif dan kemudian goncang-goncang dan dia terus menyala. Jadi benda ni sesuai untuk malam-malam kita nak dapatkan bantuan dan sebagainya, sediakan sebagai langkah-langkah kecemasan. Jadi harga pun RM15 lebih je, jadi belilah dalam 10-20 macam tu kan untuk backup. Okey, ini adalah first aid. So first aid, beli ni dia dah ada dalam tu, ada gunting, ada plaster, ada minyak, tali lah, apa semua kan, benda-benda yang kalau berlaku luka ke apa semua, kita dah ada first aid. So ini harga pun tak mahal, tak sampai RM20. Sediakan satu, letak dalam safety box kita. Alright, so ini kita boleh pilih lagi lah, macam Panadol, beli-beli barang yang lain dah masukkan dalam tu. Panadol, mungkin minyak cat kapak ke minyak angin untuk sakit perut nanti kalau anak-anak lapar dan sebagainya kan. Benda-benda yang kita biasa guna, sediakan dalam box ni, sebab benda-benda ni kalau tak ada boleh menyebabkan kita stres. Untuk maklumat anda, saya ada list senarai apa yang saya ceritakan dalam video ni pada bahagian pin komen di bawah dan juga pada bahagian description. So anda boleh tengok di situ, saya sediakan link terus, anda boleh klik dan anda boleh dapatkan produk-produk ni. Jadi letak add to cart dan beli terus serentak, lagi senang. Okey. Seterusnya, apa lagi yang diperlukan? Whistle. Ini stainless steel. Kalau yang stainless steel biasanya okey lah, sebab cuma pastikan kalau whistle tu masih basah pun dia masih boleh berfungsi. Jadi cari yang stainless steel ni supaya tahan. Sebab whistle kalau dah pecah nanti susah. Dan whistle ni kadang-kadang kita dah tak ada tenaga, kita dah tak ada suara nak menjerit dan sebagainya. Whistle akan membantu kita untuk memberi respon kepada orang-orang yang memanggil kita dan sebagainya. So sangat penting. Dan whistle ni kita boleh gantung dekat kita punya leher je lah. So letak dalam safety box, bila berlaku keluarkan whistle ni, gantung kat sini. Dan bukan kita je, beli beberapa whistle untuk anak-anak kita dan sebagainya. Alright, barang seterusnya adalah ini nama dia spring hook. Spring hook ni untuk kita hook lah, untuk kaut, untuk ikat sesuatu. Jadi ini dia hanya untuk ikat saja, dia tak ada tali. Saya juga ada sediakan yang ada tali, saya bagi link kat bawah. Ini hanya sekadar backup lah, sebab kalau kita ada beli tali yang banyak, so senang kalau kita pakai benda ni, just slot macam tu je kan. Or tent ataupun kemah kalau boleh, bukan kalau boleh lah, sebaiknya beli yang automatic ni, automatic tank, maksudnya buka terus siap. Macam kalau kita beli yang nak kena pacak dekat tanah tu baru dia boleh berdiri, yang pattern-pattern lama tu, so yang tu kalau kita duduk atas tanah kan, boleh lah pacak.
Tapi kalau kita duduk di tempat-tempat yang tinggi dan sebagainya, atas semen ke, macam mana kita nak duduk, nak pasang kemah ni? Jadi cari ataupun dapatkan kemah yang automatic buka, dia just guna apa kita panggil fleksibel, okey, fleksibel, besi fleksibel tu bila buka dia terus open macam tu lah. Maksudnya tak perlu nak pacak-pacak apa semua, terus buka. So ini memang banyak sekarang ni ada teknologi ni dalam Shopee dan sebagainya. So anda boleh dapatkan kemah yang macam ni sesuai untuk anak-anak kita. Kalau tiba-tiba sejuk kan, sejuk apa semua, anak-anak boleh duduk dalam tu. Barang seterusnya sold out juga. Okey, yang ini adalah power bank. So power bank kalau kita tengok dah start banjir apa ni, bukan dah start banjir, dah start hujan lebat tu. So kita kenalah awal-awal lagi charge, dan ini adalah 50,000 mAh. Okey, 50,000 mAh ni. So memang agak besarlah dia punya kapasiti penyimpanan elektrik tu. Cuma jangan beli yang biasa, beli yang waterproof. So yang waterproof ni insya-Allah boleh menyelamatkan kita. Jadi kalau katakanlah kita dah charge awal-awal dan kita terus simpan dalam kita punya safety box. Mungkin sebulan sekali macam tu buka, charge balik kalau dia dah kurang. Alright. So harga pun tak mahal, dalam RM32 saja. Jadi kalau kena air apa semua pun tak ada masalah, sebab yang ini dia waterproof. Cuma ini dah sold out. Anda boleh scroll ke bawah, tengok similar product, same from the shop contohnya. Cari-cari produk yang lebih kurang sama, dan saya akan berikan link di bawah yang mana yang masih available lah. Okey, seterusnya apa yang diperlukan lagi adalah torchlight. Okey, torchlight. So torchlight ni cari yang LED lebih bagus. Kalau anda beli yang Mentor, so Mentor ni dia cepat rosak. Mentor cepat terbakar, kena air sikit dia terbakar. So yang ini sama juga, waterproof torchlight. Jadi kalau anda nak beli barang-barang ni, anda kena sentiasa letakkan dalam kepala tu, cari barang yang waterproof. Sebab apa? Sebab ini adalah ketika banjir. Keselamatan kita ketika waktu banjir. So barang-barang kita mungkin basah. Jadi kita kena cari semua barang-barang yang waterproof. Jadi cari yang LED. Nampak? Harga pun tak mahal, RM4 lebih je. Okey. So seterusnya, barang yang seterusnya, okey, bag pun sama juga, backpack waterproof juga. So cari yang besar sikit supaya mudah kita nak bergerak ke sana kemari dan meletakkan semua barang-barang kita dalam tu. Dan kalau kita dapatkan bag yang waterproof, insya-Allah barang-barang dalam tu tak basah lah. Seterusnya, okey, ini adalah towel. Towel yang dia mudah kering. Dia besar. Dia kalau kita lipat dia jadi kecil, dia compact dan dia mudah kering. Alright, so next. Seterusnya, ini pun bag juga, bag kalis air yang very simple. Tadi backpack, ini bag yang very simple je, just open, kita buka sikit, kita tengok. Okay, dia kalis air, just lock macam tu je untuk kunci dia. Alright, tengok, open the bag, dia besar macam apa ni, plastik sampah macam tu. So pusing-pusing macam tu, lepas tu just ikat. Okay, waterproof. Seterusnya kita perlukan boat. So boat ini kalau tengok taklah besar, mungkin boleh muat seorang, dua orang. Mungkin boleh wife kita dengan anak kita boleh dukung. Okay, dia duduk dalam tu dan dia dukung anak. So kita boleh selamatkan mereka. Mungkin biasanya kita orang lelaki pandai berenang. Okay, boleh selamatkan diri sendiri. Tapi orang perempuan, anak-anak kecil, macam mana dia orang? Macam mana dengan dia orang? Sekurang-kurangnya kalau ada boat ni, mereka boleh duduk dalam tu. So boat macam ni agak sebenarnya tak selamat, sebab dari segi kalau banjir ada macam-macam ranting tajam, ada benda-benda yang tajam yang boleh menyebabkan boat ini bocor. Tapi lebih baik ada berbanding tak ada. Sebab harga ni pun dalam RM40 saja, masih lagi dikira murah sangatlah. Dan kita boleh prepare mungkin 2-3 biji dekat rumah. Dan sebab benda ni dia isi angin je. Okay, so dia isi angin. Jadi sebelum kita boleh kecilkan dia, sebelum dia kembang tu, dia compact je sebenarnya, kecil je. Jadi bila kita perlukan baru kita pump. So selain daripada benda-benda macam ni, kalau kita nak, kita kena beli water pump sekali lah. Pump kena ada dua jenis. Yang pertama yang memang pakai elektrik tu, okay, pump yang pakai elektrik. Dan yang kedua jenis pump yang pakai fizikal lah, pakai pump macam tu. Macam tu. So kalau tak ada elektrik, so kita boleh pump lagi. Kalau macam ni nak tiup, memang letih lah nak tiup. So next adalah safety vest. Safety vest yang sesuai untuk anak-anak kita, untuk wife kita. Sebab macam saya katakan tadi, mereka tidak pandai berenang. Mereka kalau dah banjir tu terus lost. Dah lah dia orang tak reti nak fikir dah macam mana nak buat apa semua kan. Terus orang kata apa panik. Mereka terus panik. So kalau ada benda ni boleh selamatkan mereka. Sebab kadang-kadang kita bagi tahu kalau berlakunya banjir, air naik apa semua, kena buat macam tu, macam ni kan. Tapi kebanyakan kes berlaku, kebanyakannya orang akan panik. Terutamanya kalau air laju. So kalau ada benda ni, terus dapatkan dan terus bagi mereka pakai. Katakanlah kita dah selamat naik ke atas kan. So bawah ada air lagi, nak selamatkan diri, nak cari tempat perlindungan dan sebagainya. So anak-anak boleh pakai yang ni. Alright, next. Okey, ini tali yang saya masukkan tadi. Tali yang biasanya orang guna untuk panjat gunung macam tu lah.
So ini pun kita perlu ada penting tali-tali macam ni ketika banjir, sebab kita nak kadang-kadang nak pastikan barang-barang kita selamat. So kita nak ikat barang kita dengan mungkin tempat-tempat yang ada boleh sangkut. So kalau kita tak sempat nak selamatkan pun kita dah ikat ataupun kita dah kunci kita punya barang-barang tu. Termasuklah anak-anak kita sekalipun kadang-kadang kena ikat dengan tali juga untuk elakkan daripada mereka hanyut dan sebagainya. Seterusnya, okey, so ini adalah portable pocket tools, cut knife. Okey, maknanya pisau portable yang kita boleh letak dalam poket je. So saya ada sekarang, saya boleh tunjukkan kepada anda. Jadi sangat sesuai, kita boleh letak dalam poket je, dompet kita saja. Kecil je, nampak kecil je. Tapi dia ada banyak function. Kalau tengok dalam ni, dia ada 11 function. Agak blur. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda, di sini dia ada pisau. Nampak? Dia tajam kat sini. Dia tajam. Ni pisau. So yang ini sebelah sini pula dia ada screwdriver. Screwdriver ni kita boleh buka macam ni. Okey, macam tu. So yang ini mata bergerigi macam mata gergaji macam tu. So yang ini untuk kita buka botol, tudung botol. Dan ada banyak lagi lah function, 11 function semuanya. Dan kita hanya boleh, kita boleh letakkan dalam dompet kita sahaja. Jadi sangat berguna di waktu-waktu yang kita memerlukan. Alright, so harga dia pun tak mahal, hanya lebih kurang RM4 sahaja. Okey, kita tengok barang seterusnya, iaitu barang yang terakhir. Okey, yang terakhir adalah glove. Glove ni saya jumpa yang right glove. So boleh guna right glove juga, right glove. Sebab kadang-kadang waktu kita berada dalam keadaan macam tu, kita mungkin nak panjat, kita mungkin nak ikat barang, sebab kita nak selamatkan kita punya jari jemari ni. Kalau dah sakit, dah merah, susah kita nak buat kerja. Dan dalam masa yang sama juga kita nak sarung tangan yang kita boleh guna phone. So yang ini adalah sarung tangan yang masih boleh guna touchscreen. Jadi ini boleh memudahkan kita, boleh menyelamatkan kita di waktu-waktu sedang kecemasan lah, waktu-waktu terdesak. Okey, so itu saja senarai yang saya boleh senaraikan dalam video kali ini. Anda boleh tengok pada link di bawah, pada pin komen, okey, ataupun pada description. Saya listkan link untuk anda dapatkan produk-produk ni semua. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.